Assalamualaikum, bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah, Ahad 11 September 2022. Barisan Nasional BN Sabah akan bekerjasama sebaik mungkin dengan Gabungan Rakyat Sabah GRS bagi mengelak pertembungan pada Pilihan Raya Umum PRU ke-15 kelak. Pengurusinya Datuk Seri Panglima Bong Mukhtar Radin berkata, perundingan masih diteruskan dan akan diselesaikan apabila sampai masanya nanti. Perbincangan sudah dilaksanakan melalui jawatan kuasa khas yang ditubuhkan, walau bagaimanapun belum dapat kita finalize sebab kita akan melihat dulu sokongan rakyat di peringkat bawah, bagaimana Barisan Nasional kekuatan dia, sebab kalau kita mau berfungsi dengan mana-mana pihak sudah tentu kita mesti ada kekuatan. Kalau kita tidak ada kekuatan, orang lain tidak akan mau bekerjasama dengan kita. Datuk Bong berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Gelombang Biru dan pelancaran jentera BN Kota Belud dan Tuaran di Dewan Masyarakat Tun Said Kota Belud. Mengulas mengenai pemilihan calon, Datuk Bong berkata, calon telah dikenal pasti melalui beberapa siri tinjauan dan semua bahagian sudah menghantar senarai calon untuk dikaji sebelum dihantar kepada pengerusi BN Pusat. Datuk Bong yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah berkata, menjelang pilihan raya nanti, BN Sabah akan mengemukakan beberapa manifesto untuk dimasukkan ke dalam manifesto kebangsaan bagi kepentingan rakyat Sabah. Projek fasah pertama pembaikan kecemasan bagi Jalan Batu 32 hingga Bauto Telupit sejauh 90 km kini 90% siap. Fasa pertama pembaikan yang dimulakan sejak Julai lalu melibatkan kos RM5.5 juta. Sementara projek pembaikan fasa 2 dijadual pertengahan September atau awal Oktober depan. Alhamdulillah atas inisiatif pasukan Penmonyo dan juga Kementerian Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya Sabah, Kementerian Kerja Raya Malaysia, Datuk Seri Bong pun turut ambil concern terhadap masalah ini dan alhamdulillah kita telah membuat pembaikan, telah mula membuat pembaikan pada bulan Julai. Dan sekarang ini status semasa kita sebenarnya ada fasa 1 dan fasa 2. Fasa 1 telah diluluskan dan kita sudah mencapai 90% siap untuk pembaikan. Ketua Penolong Pengarah Cawangan Pembinaan dan Pemantauan Sektor Lebuh Raya Pan Borneo JKR, Muhammad Samsul Nizam Abdul Wahid menyatakannya kepada media selepas program kempen kesedaran keselamatan jalan raya dan mengibar bendera di Batu 32 Sendakan. Beliau turut memberitahu projek Pan Borneo Package 27 di Sendakan kini mencapai 96% siap dan akan dibuka hujung Oktober depan. Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia PEDI Pulau Bumbum Sempurna dan rakan digitalnya perlu lebih banyak mengadakan kempen kesedaran bagi menarik lebih ramai usahawan celik digital. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Muhammad Mentek berkata, PEDI menyediakan khidmat nasihat berkaitan perniagaan serta promosi produk perniagaan menerusi platform e-dagang. Kita sudah maklum COVID-19 telah banyak mengajar kita di mana platform ekonomi digital sekarang ini amat penting. Di mana perniagaan itu boleh ditingkatkan dengan adanya kemahiran dalam platform e-commerce itu sendiri. Datuk Seri Muhammad Mentek menyatakannya semasa mengadakan lawatan ke PEDI Pulau Bumbum di Kampung Terusan Tengah Pulau Bumbum Sempurna. Sehubungan itu, beliau mengajak lebih ramai usahawan mengambil peluang terhadap manfaat yang disediakan PEDI. Sementara itu, penyertaan usahawan tempatan menerusi platform ekonomi digital negara amat memberangsangkan. Demikian dinyatakan Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Digital Economy Corporation MDEC, Mahazir Aziz pada jelajah Saya Digital Sembang Santai Keluarga Malaysia Putatan di Putatan. Kita ada target yang sama macam pelaburan digital tadi, kita ada target untuk mendapat sekurang-kurangnya 875 mikro SME beralih ke arah digital. Tetapi kita baru 2022 kita dah sampai pun matlamat tu. Jadi itu menunjukkan memang cepat. Dalam usaha membangunkan ekonomi digital negara, MDEC sehingga kini berjaya membawa masuk pelaburan kira-kira 7.2 juta bilion ringgit bagi suku kedua tahun ini dan dijangka mencapai sehingga 10 bilion ringgit pada penghujung tahun ini sejajar sasaran ditetapkan setiap tahun sehingga 2025.
Seramai 400 penduduk dalam Dun Sungai Manila menerima manfaat menerusi program jualan murah Keluarga Malaysia JMKM bagi kawasan Dun tersebut. Setiap penduduk menerima kupon diskaun sebanyak 20% bagi pembelian barangan keperluan harian. Program dilaksana kerjasama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Manila dan UPPM Dun Sungai Manila dan Pasaraya Maidin Sejati Ujana Sandakan. Bercakap kepada RTM, Adun Sungai Manila, Mokran Ingkat memberitahu sebanyak RM96,000 peruntukan disalurkan kepada Dun tersebut untuk pelaksanaan program ini. Saya mengharapkan kepada mereka yang benar-benar memerlukan program seperti ini, bolehlah juga mendaftar di pejabat PPM Sungai Manila jika mereka tercicir. Mudah-mudahan kita akan cuba dapatkan masukan mereka di dalam daftar sebagai penerima manfaat ini. Bagi manfaat untuk Maidin ni dalam melaksanakan program ini bersama dengan UPPM dengan adun-adun daripada Sungai Manila juga. Dari segi pelanggan yang ni adalah yang datang di mana yang mendapat kupon daripada adun-adun. So bukan hanya daripada Sungai Manila. Bersyukur sebab antara orang yang menerima kupon untuk perbelanjaan Keluarga Malaysia dan sedikit sebanyak telah mengurangkan beban orang-orang macam yang kami inilah orang B40. Memang boleh dikatakan memang lebih murah daripada harga asal lah. Sebanyak 12 barangan tersenarai dalam program JMKM Dun Sungai Manila, antaranya beras, minyak masak, gula, ayam dan ikan. Perkembangan semasa COVID-19, Sabah merekodkan hanya 160 kes baharu semalam berbanding 183 kes pada Jumaat lepas. Walaupun jumlah kes positif telah menurun sebanyak 23 kes, tetapi secara relatif keadaan sebenarnya tidak bertambah baik. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masih Manjun, angka jangkitan menurun kerana jumlah sampel yang lebih rendah iaitu 1,595 sampel ujian dengan kadar kepositifan atau penularan 10.72%. Sebanyak 159 kes baharu adalah dalam kategori 1 dan 2 serta 1 kes dalam kategori 3. Kementerian Belia dan Sukan Sabah akan melaksana kajian berfokus kepada belia negeri bermula tahun hadapan sebagai rujukan untuk membentuk dasar kerajaan negeri dan persekutuan yang lebih berkesan. Menterinya Datuk Aaron Angin memberitahu sebelum ini semua dasar kerajaan berkaitan belia dilaksana mengikut kesimpulan daripada kajian yang menyeluruh kepada belia. Dato' Aaron berkata kajian berfokus yang akan dibuat setiap tahun ini amat diperlukan bagi mengenal pasti keperluan dan permasalahan golongan belia. Beliau berucap dalam santai belia sempena sambutan Hari Belia Negara bahagian pedalaman atas 2022 di Keningau. Seramai 24 persatuan belia menerima penghargaan dalam majlis ini. Seorang lelaki berumur lingkungan 50-an dilaporkan hilang dipercayai di Baham Buaya di Sungai Seguntur di kawasan setinggal belakang Taman Kenari, Batu Tujuh, Sandakan pada Jumaat lepas. Operasi mencari dan menyelamat SAR diteruskan semula hari ini. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Abdul Fuad Abdul Malik, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian berkenaan pada pukul 9 malam melalui panggilan MERS 999 oleh seorang pengadu. Berdasarkan maklumat saksi, mangsa yang hanya dikenali sebagai Abdul menaiki rakit bambu menyeberang sungai kira-kira 100 meter dari tebing ke rumahnya dan disyaki telah disambar oleh seekor buaya. Mangsa sempat menjerit meminta tolong namun hilang dari pandangan saksi. PDRM juga telah mengaktifkan pusat kawalan tempat kejadian. Kerjasama semua pihak perlu bagi memupuk semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda terutamanya kanak-kanak. Usaha itu penting bagi memastikan golongan tersebut dapat menghayati sejarah kemerdekaan negara hasil perjuangan pemimpin terdahulu. Kita sebagai orang tua
harus mengambil peranan ini, harus menitik beratkan bahawa kemerdekaan ini bukan mudah untuk dikecapi. Kalau kita tidak memberi maklumat ini kepada anak-anak kita, apabila mereka besar mereka akan lupa dan mereka akan tahu bahawa negara ini makmur begitu saja tanpa ada sejarah yang mereka ingati. Pemangku Ketua UMNO bahagian Batu Sapi OKK Zantapa Zainal Abidin ditemui media selepas merasmikan program Merdeka Peringkat Parlimen Batu Sapi 2022 di Dewan PPR Taman Batu Sapi Sandakan. Semangat perpaduan keluarga Malaysia yang erat dan kerjasama berterusan mampu menangkis gangguan anasir luar sekaligus menjadi bukti keteguhan perpaduan keluarga Malaysia. Selaras tema Hari Malaysia dan Hari Kebangsaan iaitu Keluarga Malaysia Teguh Bersama, ia diharap membentuk kekuatan dan kesepaduan dalam mengharungi pelbagai cabaran. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Dato' Nurliza Awang Alip berucap dalam program Merdeka Komuniti Keluarga Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Pengarah Jabatan Pelupusan Sisa Pepejal Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK, Leong Tse Fui. Program bertujuan meningkatkan semangat cintakan negara selain mengajak masyarakat untuk bersama mengibarkan jalur gemilang. Lebih 700 peminat sukan berbasikal menyertai program kayuhan Malaysia Day Fun Ride sempena sambutan Hari Malaysia. Laluan sejauh 25 km itu membabitkan Jalan Tanjung Aru, Jalan Federal, Kopungit, Dongongon, Jalan Lintas Kepayan, Jalan Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu dan IPK Kepayan. Program disempurnakan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sabah SSC Sapii Ahmad. InsyaAllah kalau ada keizinan masa, kita akan laksanakan lagi sekali lah. Ya. Okay. Kita mungkin juga akan menganjurkan program-program lain lah yang memberi kesedaran tentang keselamatan kepada masyarakat selain daripada Fun Ride ini. Sementara itu, turut berlangsung program pendaftaran Volunteer Smartphone Patrol VSP yang dirasmikan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Sabah SSC Supramaniam anak lelaki Ramasamy. Sekian berita pagi Sabah untuk kali ini. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia.